Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk bab 6, persamaan linear. So, bahagian pertama ini kita akan melihat persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Baik, kita terus kepada persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Mengenal apakah itu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Contoh kita ada sini, X tambah 5 sama dengan 8. Okey, kita mesti mematuhi 3 syarat utama dia, iaitu pertama, satu pemboleh ubah saja, iaitu satu huruf saja yang kita nampak. Jika kita nampak X, kita nampak X saja. Bila kita nampak Y, kita nampak Y saja. Kita tidak mahu ada pemboleh ubah yang lain. Satu jenis saja. Yang kedua, kuasa bagi X ataupun kuasa bagi pemboleh ubah yang kita lihat itu adalah 1. Okey, jadi kita akan lihat X atau Y saja. Tidak boleh X kuasa 2, X kuasa negatif 1, X kuasa 3. Okey, jadi itu adalah bentuk yang lain. Yang seterusnya nampak tanda kesamaan atau tanda sama dengan. Okey, patuhi ketiga-tiga ini maka dia katakan sebagai persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Contoh pertama, kita akan lihat sama ada persamaan berikut adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. A, 3x tambah 2 sama dengan 5. Jadi untuk A, dia adalah satu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey. Yang B, P tolak 4Q sama dengan 6. Dan yang ini adalah bukan. Sebab kita ada nampak dua jenis pemboleh ubah, P dan Q yang masalah situ. Dua jenis pemboleh ubah, maknanya ini adalah bukan. C, 2 kurungan K sama dengan tolak 7 tutup kurungan sama dengan K per 3. Bila kita selesaikan, kembangkan 2K tolak 7 ni, bila kembangkan, kita akan dapat K pun berkuasa 1. Maka ini adalah satu jenis pemboleh ubah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, D, jelas-jelas syarat yang kedua tidak dipatuhi, iaitu kuasa 2-nya adalah 1. Tapi ini kita lihat kuasa pemboleh ubah itu ada 2 kat situ. Y kuasa 2. Jadi jelas dan nyata adalah bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, mari bincang. Awak boleh tengok dalam buku teks. Jadi kamu boleh lihat sama ada 3 yang saya nyatakan itu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. Jelas di situ hanya satu saja yang persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan 2 bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kamu boleh bincangkan bersama ibu bapa atau kawan-kawan ya. Selepas PKP kita akan bincang lebih lanjut. Okey. Kita masuk kepada bagaimana nak menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi biasa soalan seperti ini dia akan kata selesaikan persamaan linear berikut atau cari nilai X. Maka di sini kamu kena menyelesaikan persamaan yang diberikan. Okey. Berbagai jenis kaedah yang kita gunakan. Okey. Saya tunjukkan yang pertama dulu ya. Okey, pertama ni adalah bentuk yang lazim yang orang biasa gunakan. Okey. Contohnya. Contoh 1, X tambah 3 sama dengan 8. Okey. Kita mulakan X tambah dengan 3 sama dengan 8. Okey. Bentuk yang paling cepat orang buat adalah konsep pindah. Actually dalam matematik tiada istilah pindah-pindah, tetapi cikgu tunjukkan bagaimana untuk membuat mudah. Konsep yang mudah ialah melihat operasi. Terbalikkan operasi bila berpindah. Contohnya kalau tambah pindah akan jadi tolak
Kalau tolak dengan pindah, si tolak negatif akan jadi positif atau tambah. Kalau operasi itu darab, bila pindah nanti, okey, dia akan jadi bahagi. Bila bahagi, bila berpindah pula, kita akan dapat darab. Okey, itu mana kita terbalikkan operasi yang kita lihat. So, jelas sini X tambah 3, operasi tambah 3, positif 3. So, bila pindah ke sana, ke sebelah kanan, so kita akan dapat yang sebelah kiri tinggal X sama dengan 8. Itu kekal, X dan 8 kekal di kiri dan juga kanan. Tetapi yang pindah tambah 3. So, dia bila pindah ke kanan jadi tolak 3. Okey. So, kita dapat X sama dengan 8 tolak 3, 5. Okey. Itu langkah yang pertama. Okey. Cikgu padam. Okey, itu langkah pertama. Kaedah yang pertama, bagaimana nak selesaikan. Okey. Actually yang padam-padam, yang pindah-pindah tu tiada. Dia sebenarnya adalah bagaimana kita nak menyeimbangkan persamaan. Okay, so X tambah 3 sama dengan 8. Baik, cikgu gunakan pen marker merah ya, supaya kamu nampak. Okey. Yang kita nak buang sini adalah tambah 3. So mesti tanda itu akan kita kena buang dia. So tambah 3 buang ni ya adalah tolak 3. Okey, so mesti tolak 3. Bila kita buat operasi tolak 3 di sebelah kiri, maka di sebelah kanan kena ikut. Itu yang kita panggil sebagai menyeimbangkan persamaan. So sini mesti tolak 3. Jadi kalau kita tulis balik, bila kita tulis balik, kita akan dapat X tambah 3 tolak 3 sama dengan 8 tolak 3. Okey, jadi yang di sini akan hilang. Okey, akan jadi sifar. Jadi X sama dengan 5. Ni yang kita nampak sebenarnya bukan tambah 3 tu pindah ke kanan, tetapi kita telah menyeimbangkan persamaan kiri dan juga ke kanan. Kita dapat kaedah yang pertama, kedua. So yang berikutnya pula. Okey. Berikutnya kaedah yang seterusnya. Kita buat pematahbalikan ya. Okey, contohlah bila ada keadaan seperti ini, pematahbalikan bukan semua jenis persamaan kita selesaikan ya. Bila keadaan dia hanya kita lihat satu X saja ataupun ataupun kita nampak satu jenis huruf saja di situ ya. Sama ada dia ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan saja. Okey, contoh sini pematahbalikan ialah kita anggap X itu akan menjadi 8. So macam mana? X okey, kita kena tambahkan 3, kemudian barulah dia menjadi 8. Itu maksudnya. Jadi bila kita nak patah balik, okey, ini pematahbalikan kita bila buat pematahbalikan, tanda operasi yang kita nampak kita mesti terbalikkan. Okey, bila terbalik semua jadi terbaliklah. Okey, patah balik. So tambah 3 akan jadi tolak 3. Okey, maka kita bolehlah mencari X. Itu pematahbalikan. Jadi nak mendapatkan X, jadi 8 tolak dengan 3. Jadi X sama dengan 8 tolak 3. Kita akan dapat 5. Okey, ini adalah bentuk-bentuk yang mudah. Kepada mereka yang tidak tahu nak pindah
atau nak seimbangkan kiri dan kanan, maka ini adalah satu teknik juga. Okey. Seterusnya, contoh yang kedua, 4y tambah 6 sama dengan 18. Okey, kalau kita buat pematah balikan pun boleh. Contohnya, okey, mana y? Okey, marker dulu. Okey, bagaimana y akan menjadi 18? Okey, y kena darab dengan 4 sebab ada 4 kat situ kan, 4y. So darab dengan 4. Ingat ya, operasi tu mesti tahu. Sebab 4y bermaksud 4 kali y. So nak jadikan 4y, y kena darab dengan 4. Kemudian kita akan tambahkan dengan 6. Okey, sama dengan barulah kita menjadi apa dia? Menjadi apa? 18. Okey. So kita kena patah balik. Bila patah balik, okey, patah balik. Maksudnya sini kita terbalikkan. So tolak 6 dahulu, kemudian baru kita bahagi dengan 4, maka kita akan dapatlah y. Okey, so ini kita kata sebagai pematah balikan. Okey, kita kena ikut urutan yang balik. 18 tolak dengan 6, maka kita akan dapat 18 tolak 6. Okey, dapat berapa? 18 tolak 6 dapat 12. Dapat 12. Okey, bahagi dengan 4. So kita dapat 12 bagi 4 sama dengan 3. Okey, itu yang kita lihat ya. Itu contoh bentuk yang mudah. Kalau bentuk yang susah sikit, okey, kalau persamaan cara yang betul atau teratur penyelesaian matematik, kita buat begini. Okey, jadi 4y tambah dengan 6 sama dengan 18. Okey, Amai keliru nak pindahkan 4 ke nak pindahkan 6. Okey, tips kat sini, yang dekat dengan huruf, tak kisah x, y, z, t ke, tak kisah kan, yang rapat dengan, lebih rapat dengan huruf, itu yang paling last kita pindahkan. Okey, ini cara cepat. Okey, maknanya di sini kita akan pindahkan yang 6 dulu. Ni dulu. Okey. Kemudian barulah pindahkan 4 yang kedua. So apa perlu kita buat? Okey. Jadi 4y ni kita tinggal dulu sebelah kiri, kekalkan dulu sama dengan, so 18 kalau tambah 6, bila pindah akan jadi tolak 6. Macam tu. Okey, 4y masih lagi 4y sama dengan 18 tolak 6 12. Okey, berikutnya 4 kita nak pindahkan 4. Kita tahu 4 terhasil daripada operasi darab 4 darab y atau y darab 4. So maknanya di sini nak memisahkan dia dengan y, nak dipindahkan dia ke sebelah kiri, kita akan tukar juga operasi dia nanti. So ini 4 akan jadi bahagi, bila ke sana akan jadi bahagi. Jadi y sama dengan 12 bahagi 4. Gunakan sifil 4, kita akan dapat 3. Okey. Last.
Okey, berikutnya contoh yang ketiga. Yang gini. Ini kita lihat ada tanda kurungan dan ada X sebelah kanan dan kiri. So macam mana nak selesaikan ni? Okay. Langkah pertama, kita mesti kembangkan dahulu. Ada nampak kurungan, kita mesti buka kurungan dulu. Okay, kita kembangkan 2 darab dengan X dan 2 darab dengan 4. Okay, so kita akan dapat 2 darab X, 2X. Okay, 2 darab X, 2X. Tambah dengan 2 darab 4, kita dapatlah 8 sama dengan 6X. Okay, kurungan kita telah buka dan kita kena lihat sini. Okay, kiri dan kanan ada X. Kita kena kumpulkan kiri dan juga kanan. Okay, macam mana kita nak buat Okay, 2X. Kita nak kumpul yang X sebelah kiri. Yang sebelah kanan cuma nombor saja So kita bawa dulu 6X ini ke sebelah kiri. Okey, kita bawa ke sana. Apa operasi dia? Kalau dia tulis ni, maknanya ini adalah asalnya positif. Bila ke sana akan jadi tolak. Tolak 6X nanti. Okey, macam mana dengan 8 pula? Okey, 8. Okey, 8 pula kita tahu dia adalah tambah 8 kan? Okey, kita bawa ke sana nanti ke sebelah kiri nanti, ke sebelah kanan nanti, maka kita akan dapat tolaklah 8. Okey, so macam tu. Jadi kita selesaikan 2X sentiasa masih ada di sebelah kiri, tidak pernah bertukar. So 2X, sekejap. So 2X, okey, 6X bawa ke kiri akan jadi tolak 6X sama dengan tambah 8 dari kiri bawa ke kanan, jadi tolak 8. Okey, jelas Okey, 2X tolak 6X kita tak boleh tolak, kita akan dapat negatif. Kalau kamu keliru, tolong gunakan kalkulator. Okey, so kita akan dapat 2X tolak 6X, kita dapat negatif 4X sama dengan negatif 8. Okey, seterusnya kita nak pindahkan negatif 4. Negatif 4 ni. So hati-hati dengan tanda negatif ya. Okey, negatif 4 kita nak pindahkan dia. Seperti mana tadi negatif 4X, saya dah beritahu negatif 4X maksudnya negatif 4 darab X atau X darab negatif 4. Jadi operasi yang wujud sini adalah asalnya adalah darab. Bila dipindahkan nanti dia akan jadi bahagi. So kita akan dapat X kekal di kiri sama dengan negatif 8 bahagi negatif 4. Kalau kamu lihat negatif saya masih bawakan sebab yang operasi terlibat adalah darab. Bukan seperti mana kita nampak tambah 8. Kalau tambah 8 bawa ke sana, bawa ke kiri atau ke kanan, jadi tolak 8 itu operasi tambah atau operasi tolak. Kalau tolak 8 pindah ke kanan atau ke kiri jadi negatif 8, tolak 8. Tapi yang kita nampak negatif 4X, negatif 4X di sini adalah negatif 4 darab X. Darab yang awak kena lihat itu operasinya adalah darab. Bila kita pindahkan
tanda negatif pada yang negatif 4 tidak hilang. So kita permudahkan, negatif hilang, sifir 4 kita akan dapat 2 sama dengan 2. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Bentuk pecahan. Ni ramai yang keliru Nak pindahkan 2 ke nak pindahkan 3. Okey, seperti mana yang saya pernah maklum, yang dekat, lebih dekat dengan X itu yang terakhir. Okey, kita lihat contoh X tolak 3/2. Saya tulis balik. Tak cantik tulisan. Per 2 sama dengan 7. Okey, X tolak 3. So 3 dengan 2 yang lebih rapat, lebih dekat dengan X adalah 3. So 2 yang kita pindahkan dahulu. So 2 ni pindahkan ke sebelah kanan. Asalnya adalah bahagi. Bila pindah akan jadi darab. Okey, faham kan? Sebab sini nampak bahagi per 2, bahagi 2. Belah sana darab 2. So yang tinggal di sebelah kiri X tolak 3 sama dengan 7 darab 2. Okey, 7 darab 2 sama dengan 14. X tolak 3 masih ada. Kemudian kita pindahkan pula tolak 3. Pindahkan ke sebelah kanan. Kita akan dapat tolak 3 menjadi tambah 3. So X kekal di kiri sama dengan 14 tambah 3. Bila pindah kanan jadi tambah. Jadi nampak situ mudah saja kan? So 14 tambah 3 sama dengan 17. Jelas? Baik, harap kamu jelas. Contoh yang kelima. Tadi bentuk dia X tolak 3/2. So 2 yang kita pindahkan, kemudian baru X. Bagaimana dengan bentuk begini? X per 3 tambah 2 sama dengan 6. Mengelirukan. Okey. Soalan pertama lagi. Mana yang kena pindahkan dahulu? Adakah 2 ataupun 3? Okey. Yang tadi contoh 4, kita kena pindahkan 2. Why? Sebab 3 lebih dekat dengan X. Contoh yang konsep beginilah, umpama rumah teres 2 tingkat. Di tingkat yang pertama X dengan 3 yang berada di tingkat atas. Bawah 2. Siapa dekat dengan pintu kena keluar? 2 dulu. 2 dulu. Pergi beli barang dulu. Dia yang kena pindah dulu Jadi itu konsep saja. Okey, X analogi saya X per 3 tambah 2. Ini memang jelas. 2 kena pindahkan dahulu. 3 lebih dekat dengan X. Umpama X per 3 ni duduk satu rumah. Berlainan tingkat je. Tetapi 2 jalan sebelah. Jadi itu analogi saja, cara mudah untuk kita mengingat. X per 3 tambah 2 sama dengan 6. Seperti mana yang kita tahu yang lebih dekat dengan X. Ni lebih dekat dengan X. Ni lebih dekat. So ni yang paling terakhir dipindahkan, iaitu 3 tu paling last. So 3 paling dekat dengan X. Dan ini yang agak jarang dengan X, jauh sikit kan. So yang ni kena pindah dahulu ke sana. Bila tambah 2 jadi tolak 2 nanti. So X per 3 kekal masih lagi di sebelah kiri sama dengan 6
tolak 2. Mudah saja kan? So X per 3 sama dengan 6 tolak 2, 4. Okey. Kemudian yang ni, pindahkan pula 3. Asalnya bahagi, kan? Sebelah kiri ni dia bahagi sebab ada per. Pindah sana akan jadi darab. Okey, so kita akan dapat X sahaja sama dengan 4 darab dengan 3. So X sama dengan 12. Okey, mudah kan? Kamu mungkin boleh buat juga dengan kaedah pematah balikan. Kalau pematah balikan ni kamu boleh tampak ni. Mudah juga tu. Baik, saya rasa itu saja pada hari ini.